Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Assalamualaikum. Welcome. Bukan welcome back, tapi ini adalah Fano Evo Podcast episod 20. Saya Fadil Rasul. Saya tak nak bagi siapa-siapa cakap loh. Biar saya cakap seorang loh. Saya Fadil Rasul ditemani oleh Zaid Mulika dan juga guru kita Fadi Ghazali. Saya suka apa? Okay, minta maaf, saya terpaksa kontrol tadi. Saya suka Fadil punya style lah. Saya kan, tahu tak, saya antara orang yang di mana kalau orang tu macam tu saya tak suka ubah. Kalau saya kenal dia macam tu, okey tak apa lah. Kalau dia nak ubah, dia ubah. Tapi kalau karakter dia begitu, saya terasa saya tak layak untuk cakap, Dil, kau kena buat macam ni lah, Dil. Kau depan kau ni kau kena. Tak lah. For me, itu karakter. Tu karakter. One fine day akan ada orang boleh terima. Ya. Betul, InsyaAllah. Sebab tu algoritma dia dah tak tengok dah orang-orang yang biasa-biasa ni. Algoritma. CEO of Bebel, dia fakta berkenaan CEO of Bebel kita ni, dia Tajuk kita macam berubah. sabar dulu. Kita borak-borak dulu. Borak-borak dulu. Okay. Dia tidak suka scroll TikTok. Sebab apa? Tunggu, nanti kita akan share, alright? Tapi apa-apa pun guys, terima kasih sekali lagi. Seperti yang Fadil bicarakan tadi, selamat datang ke Fano Evo Podcast. Kalau korang belum share, belum subscribe, silakan subscribe. Belum follow, silakan follow. Dan share dulu kepada teman-teman kalian semua. Like belanja love sikit. Yes, dan seperti biasa masih lagi dengan kita di episod yang ke-20. Ya. Tajuk kita kali ni, kenapa ramai yang pilih bercuti di luar negara berbanding dalam negara. Lain macam Abang Fadi, betul lah. Dia semenjak views naik ni. Semenjak views dia naik, dia lain. Okay, Abang Fadi, Ni namanya apa tau, usahawan ni, bila dia peringkat dia tengah naik, Ilmu terus. dia peringkat awal, dia bila start naik, dia start ada satu feeling dia arrogant. Dia start Ya Allah, tahu aku. Arrogant, greedy semua. Astagfirullah. Sebab tu kita kena berguru. Nasib baik Tuan Fadi ingatkan, kita terus astagfirullahalazim, ingat balik. Tapi kan alalang sebab Tuan Fadi dia sebut pasal benda ni. Sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, hari tu waktu kita ada Amazing Founder, saya pun turut mendengar. Kami di Fano Evo pun memang menjadi student juga lah sebenarnya. Student. Setiap kali waktu event, kami bukan sekadar team, tapi kami juga menjadi student juga. Kita duduk kat belakang, kita dengar Tuan Fadi cerita. So sewaktu Tuan Fadi tengah bercerita tentang that wave line tu, berkenaan dengan the greedy lah, apa tu semua, 5 state tu kan, saya rasa macam ni study apa? Because now I understand what happened to me. Tahu je tu. So ada. So sekarang baru saya teringat bertanya, itu Tuan Fadi belajar dari mana? ada dalam satu kajian, nama orang ni namanya Jim Collins. Okay. Jim Collins ni PhD lah. Dia tulis buku How the Mighty Fall. How the Mighty Fall. Jadi dalam buku tu lah yang dibuat that graph. Macam mana satu-satu usahawan ni, dia kalau syarikat besar pun dia boleh jatuh. Ada 5 peringkat. Peringkat pertama, bila bisnes dia tengah naik, dia start jadi arrogant, dia start jadi sombong. Views naik, dia start jadi Macam ni lah. Bayangkan kalau ada 100 video yang dapat view macam tu. Masya Allah. 130,000. Ada upah orang tolong. Dia umpama, Assalamualaikum Dil. Dia dah tak, algoritma tak kena. Dia kena Assalamualaikum CEO of Bebel. Baru dia kata, Waalaikumsalam. Ya tuan, apa khabar? Jadi first is arrogant. Okay, yang menjadikan start dia punya ripples effect, dia punya butterfly effect untuk satu-satu syarikat tu start nampak zaman kejatuhan dia. Nombor 2, bila dia start arrogant, dia start tak dengar orang cakap, orang kata jangan buat, dia buat juga. Contoh dia start expand business benda yang tak sepatutnya. That's why stage nombor 2 adalah greedy. Dia start jadi tamak. Arrogant, greedy. Dia start greedy. Hari tu pakai kereta ni okey lah kan. Dia pun nampak orang pakai Range Rover, Porsche Turbo. Tadi baru Porsche. Tadi Porsche okey, tak ada masalah nak beli. Tetapi jangan greedy sampai level itu nak beli. Contoh nak beli kereta, pada masa sama nak tukar baju. banyak kehendak tu sangat. Dia banyak sangat, dia greedy. Okay, risau betul.
level nombor 2. Sebab tu dalam Al-Quran Allah ceritakan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Okay. Menafsir mimpi. Menafsir Menafsir mimpi. Ada tahun kalau saya sapi gemuk memakan sapi kurus. Sapi kurus makan sapi gemuk, macam tu lah. Nanti ayat ni saya sambil kita discuss nanti saya cari ayat tu insyaAllah. So greedy ni tak akan bawa kita pergi mana-mana. Itu state nombor 2. State nombor 3, dia akan, bila dia start greedy, dia start beli banyak barang, dia start buat bisnes yang tak apa-apa kan. Daripada bisnes elok je buat bisnes elektrik, dia pergi nak buat kopi contoh. Antara student kita kan. Alhamdulillah kita berjaya sekat. Dia start masuk state nombor 3, which is in denial state. Dia menidakkan semua. Dia menidakkan. Dia bisnes dia tengah nak jatuh dah. Betul. Tapi dia kata boleh lagi. Aku nak mengekalkan lifestyle aku yang greedy tadi tu. Okay. Kan? Aku nak kekalkan bisnes aku ni boleh. Dia in denial state. Padahal bisnes tengah drop. Betul. Tengah drop ni, tapi dia in denial. Sebab contoh, takkan aku nak jual kereta ni nanti orang cakap apa pula? Aku tak mampu bayar. Dia dah start masuk in denial state. Bila dia start masuk in denial state, dia akan pergi ke state seterusnya, which is bisnes dia tengah drop, duit cash flow makin habis. Dia akan start panic. Dia gabra kan. Habis. Tak tahu nak buat apa dah. Bila start panic, usahawan akan start buat satu perkara yang akan membawa malapetaka bisnes, which is membuat keputusan yang salah. Sebab tengah panik. Dia tengah panik. Dia akan buat keputusan salah. Contohnya, kita buat produk lain lah. Contoh, kita buat bisnes lain lah. Padahal dia tak tahu ujung pangkal bisnes. Contoh, ada seorang student kita, dia buat bisnes elok je kosmetik. Dia boleh kumpul dia punya cash reserve few 100,000. Suddenly that business tu bit slow, and then dia pergi buat hartanah, dia buat insurans yang tak ada kaitan. Saya tanya, okay dah buat berapa lama? 3 bulan 4 bulan. Okay, macam mana return? Tak ada return lagi for the past 4 months. Dia sebab apa? Why? Dia buat tindakan tu sebab dia start panic. Dia panik, dia akan buat benda yang mengarut. Okay. Bila fasa panik tu tidak difokuskan kita punya energy untuk membina apa yang kita pernah buat dan berjaya, dia akan masuk fasa nombor 5, which is surrender. Angkat benda putih. Dah tak boleh buat apa. Dia surrender. Surrender tu last lah. That is the state where orang akan like apa lah, Saya like faham. Saya sangat faham. Waktu Tuan Fadi cerita, saya rasa wow, relatable. Kan? Dan dia kena lalui semua fasa ni sampai ke fasa akhir sekali tu, dan insya-Allah dia akan faham dan dia akan jadi manusia yang berbeza. Hopefully dia faham. Hopefully insya-Allah. Takut dia masih bila masuk surrender tu, ada orang insya-Allah boleh keluar. Ada orang dia tak akan keluar. Dia akan membina satu belief system baru yang mengatakan contohnya, aku tak boleh percaya orang, bisnes ni tak boleh percaya, semua dunia ni menipu. Kalau dekat bahagian state surrender tu, takut surrender dia tu surrender yang memberikan dia satu idea yang salah. Dia block diri dia terus. Dia akan block. Okey, baik. Jadi you guys yang sedang mendengar, itu baru kita panggil seeding. Intro kita paling power kali ni. Nanti Episode dia. kita mesti, saya yakin yang pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita akan bertanya, bagaimana kita nak keluar daripada surrender. Macam Tuan Fadi sebut tadi, ada yang boleh keluar daripada surrender, ada yang tak boleh keluar. Bagaimana? Nanti episod lain. Episod lain. Kita akan borak. Alright. Terima kasih banyak Tuan Fadi di atas perkongsian. Mula-mula start pun dah padu, Adil. Padu. Okey. Rasa macam nak habis dah podcast ni. Okey Tuan Fadi. Okeylah, terima kasih lah. Macam kita katakan tadi, berkenaan dengan ramai majoriti kita suka keluar negara untuk bercuti dan sebagainya berbanding dalam negara. Sedangkan walaupun banyak usaha yang telah dilakukan untuk jom kita holiday dekat negara sendiri. Macam dulu zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah buat Malaysia Tour Asia dan sebagainya kan. So kemudian COVID berlaku dan sebagainya, PKP, dan sekarang bila alhamdulillah kita bebas, majoriti kita, kalau kita tengok even dalam data pun mengatakan majoriti orang Malaysia mengambil keputusan untuk keluar negara. Bagaimana tu Tuan Fadi? Kenapa Tuan Fadi secara peribadi, kita tak payah cakap facts ke apa, but kita tahu Tuan Fadi kalau borak selalu facts lah. Why Tuan Fadi? Why majoriti kita suka keluar negara sedangkan kita 14 negeri kat Malaysia ni pun, kalau saya sendiri pun belum habis lagi. Saya nak tanya Tuan Z dulu. Negara mana yang Tuan Z pernah pergi selain daripada Malaysia? Saya? Alhamdulillah. Saya takut kalau cerita arrogant pula tu. Ini Syarif. Alhamdulillah, England saya pernah duduk sana dulu 2 tahun. Okay. Belajar kat sana. England kat mana? Swindon.
Swindon. Yang Tuan Fadi cerita, kan saya pernah cerita tu Tuan Fadi cerita pasal roundabout Highworth, Swindon. Jalan dia Stapleton Close. Stapleton Saya ingat close belakang close saya belakang. Lepas tu Hong Kong, alhamdulillah Hong Kong. Macau. Japan. Lagi Scotland confirm lah. Okay, sebab dekat. Scotland confirm lah sebab dekat dengan UK tu kan. Yogyakarta, Jakarta, Bali, Amsterdam. So banyak US lagi pernah tahu. pergi? Alhamdulillah tuan. Ya, pernah pergi Alhamdulillah. Alhamdulillah West Coast. Sudah. Kalau Tuan Fadi, Saya nak pergi US tak lepas. Tuan Fadi lagi satu Tuan Fadi. Alhamdulillah Mekah Al-Mukarramah dengan Alhamdulillah. Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Fadil kita, ke mana dah pergi? Allah. Okay, saya tak adalah usaha close. Belum lagi. Sudah close. Saya baru Jakarta, Padang, lepas tu Thailand, Bangkok semua tu. Thailand. Singapura, Singapura. Tokyo. Kelantan pergi. Kelantan pergi tu. Kelantan ni first negara time. lain. Tapi negara yang tak perlukan pasport Kelantan lah. Betul. Tu jelah. Lagi satu ni hujung tahun ni kan Bali. Sebenarnya tak apply lagi dah. Ujian tahun ni nak pergi Bali. Hujung tahun sebab ni tajuk ni macam kena je kat saya. Apa pergi Tuan Fadil sendiri ke? Dengan atau wife. Saya berdua je. Berdua je. Bali Bali. Narik pergi Bali tu. Okay, Tapi- kalau pergi Bali tuan, saya sarankan pergi Nusa Penida. Nusa Penida tu dia underrated, tapi dia lagi luar biasa daripada tempat yang ada kat Bali yang overrated. Okay, itu kalau kita Dil. Kalau Tuan Fadi? Ni yang tahu lah. kalau Bali. Saya negara pertama yang saya pergi perlukan pasport adalah Mekah. Betul. Tuan Fadi pernah share. Betul. Pakai kod. Saya ingat Yeah. sharing. Kan? Mana lagi yang saya pergi UK, Bangkok baru-baru Bangkok banyak kali dah. buat baju semua. Janganlah kantoi nak Kan, buat. apa editor boleh potong. Ada. Bangkok memang saya mengakui kalau saya pergi Bangkok memang tempat untuk saya buat shoot lah. Buat suit betul. Sebab saya ada seorang yang memang saya kenal tu is very good guy lah, yang boleh buat shoot kan. And then pergi mana lagi Hong Kong, Jepun. Mana lagi? London. London dah sebut tadi. Dah sebut. London paling lama lah saya pergi. Saya rasa 2 minggu kot. Sampai level saya dengan mak saya duduk dalam bilik. Jom lah balik, bosan lah. Dah tahu nak pergi mana lah. Tuan pergi mana? Dekat London? Saya duduk dekat Manchester. Yelah, aman. Manchester. And then lepas tu duduk dekat rumah sepupu saya yang kerja kat sana. Kat sana, okay. Sampai tahap boring lah. Tak tahu nak buat apa lah. Tuan Fadi, apa aktiviti kat sana selain pada waktu tu Tuan Fadi pergi sebab adik grad kan? Adik grad. Lepas tu Jalan-jalan lah, jalan-jalan. Gitu lah. saya zaman saya pergi London dulu tak ada lagi Harry Potter punya tu. Tuan Fadi sempat pergi tak? Sempat pergi. Saya tak Apa pergi nama lagi. tu, Saya teringin sangat nak pergi. Apa nama tu tak ingat. Harry Potter punya tu lah. Castle tu Dia punya set dia Tuan Fadi Saya tak Ya, tahu. dia Tak. ada satu tempat tu. Dia macam- platform 9 and 3/4. Jadi Ada. Tak tahu Tuan Fadi mesti power cakap Inggeris kan? Tak lah. Saya tak pernah dengar. Lagi satu Tuan Fadi. Hari ni best. Hari Sebab best. apa? Bila cakap pasal Manchester apa semua, saya tuan dan puan, terus terang saya cakap saya ni kira nak kira bersilaturahim dengan Tuan Fadi Ghazali ni baru setahun lebih. Kan? Kira kita anggap dia guru ni baru setahun lebih. Sebelum ni saya berkenalan dengan adik dia. Cuma sekarang ni Tuan Fadi, saya baru tahu yang adik Tuan Fadi yang bongsu sekali tu, kenapa dia start main basketball adalah kerana abang sulungnya iaitu Tuan Fadi. Tuan Fadi main basketball. Tuan Fadi main basketball kan? Dulu. Slam dunk. Cerita sikit Tuan Fadi. Sebab kita memang tengah buat konten Aduh. sekarang. Tuan Fadi main Saya basketball. main basketball dulu. Masa saya sekolah dulu, saya masa tingkatan 1, dia macam ni lah. Siapa-siapa yang main sama ada debater atau basketball, dia star kan. Hot star. Jadi tapi saya minat debate. Debat. Debat kan. Jadi bila darjah tingkatan 1 tu, saya adalah macam so called juara debate dalam batch saya lah. Saya tak tahu masa tingkatan 1 saya perform juga lah. Jadi cikgu nampak, cikgu ambil lah saya jadi debater. Tapi saya jam waktu saya first punya debate. Okay. Sebab saya debate dengan sekolah sains mana saya lupa. Masa tu dekat Sains macam.
Bukan. Kalau kecek dengan set Kelantan tak ada masalah. Ini luar ni kan. Okay. Lepas tu dikabarkan diorang ni adalah grup yang memang power lah. Okay. Jadi saya malam tu saya ingat lagi, praktis cikgu kata okay ni tajuk esok, kita nak debate. Saya praktis ni je tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel kerajaan, barisan panel pembangkang, hadirin hadirat warga parlimen yang dihormati sekalian. Hidup YB. Itu je yang saya praktis. Kira intro je saya praktis. Intro je. Tuan Fadi ingat Saya boleh ingat lah. Sebab that moment adalah dia panggil moment of truth. Di mana tau, saya adalah first debater. Dia ada 3 debater. Okay. Maksudnya first debater ni paling mudah lah. Pembuka bicara awak bagi points. Kami di pihak, contoh kalau kita kerajaan, kami di barisan pihak kerajaan mencadangkan. Very simple. And then kita debate lah. Tapi the problem adalah saya tak faham tajuk. Okay. Saya tidak mendalami tajuk. Faham. So apa berlaku? Lepas saya bagi that intro, tuan-tuan, hadirin hadirat warga parlimen sekalian. And then habis tu saya senyap. Saya blur, totally blur, blank. Sampai cikgu, nama cikgu tu Cikgu Faridah tau. Cakap. Betul. That is what happened to me at that time kan. Jadi saya memang totally blur. Saya duduk lepas tu, and then saya terus disqualified daripada team debate sekolah. Saya tidak diberi lagi peluang selepas tu. Okay. Jadi kawan saya masa tu Syabil, nama dia Syabil, dengan Kak Pah Afifah nama dia. Dua orang ni jadi wakil sekolah. Jadi saya a bit sedih lah masa tu. Faham. Memang aku tidak berjaya the first time. Why not you give me second chance? That's why saya sangat percaya dengan second chance. Sebab kita gugup first time kan. Sebab tu saya, kalau orang first time jumpa depan saya ke, kalau saya coaching ke, kalau dia first time tu memang teruk ke, I believe second chance. Give him second chance. InsyaAllah ada something will happen kan. And then after that, saya pun fikir macam mana aku nak pergi HKSBP, Hari Kebangsaan Sekolah, Hari Kecemerlangan Sekolah Berasma Penuh. Okay. Jadi ada 2 tim je yang boleh pergi, debate dengan basketball. Atau kita jadi fotografer. Atau jadi fotografer. Jadi bila tu saya pun okey lah, saya decide main basketball lah. Saya main basketball sekejap je. Posisi apa tuan? Saya tak ingat dah. Because of basketball tu pandai lah sekejap kan. Tapi sebab dia penat sangat, training dia macam orang gila. Laju. Saya tak tahu lah, training dia memang Last sportsman kan. Tapi dia punya basketball ni dia tak ada masa macam bola tau. Dia laju. Bola dia relax lagi. Dia betul. Dia tunggulah orang passing kan. Dia countdown. Ini orang kau lari turun court kan. Saya kata ni gila training ni. Last sekali saya kata. And then saya tak, masa tu memang tak jadi top 5 lah. Dia basketball top 5 kan. Sebab ada seorang ni masuk sekali dengan saya. Nama dia Alimin ni kita panggil dia Tule. Tulang. Sebab tulang. Sebab dia ni memang kurus, tinggi kurus. Jadi ada seorang coach ni, dia nak panggil Alimin ni, dia panggil Bon. Dia panggil Bon. Dia pun start melekat lah tulang Bon. Dia baru masuk, dia terus masuk first 5. Sebab dia tinggi gila. Dapat je bola kat dia, memang orang lain tak dapat. Dia ni. Terus saya memang rendah. Rendah sikit kan. Memang tak dapat. Tak payah malah aku main. Tunggu kat adik. Saya terbayang bila Tuan Fadi tengah main basketball kan. Peluh macho kat sekolah kan. Mesti orang tengok. Memang macho lah. Basketball memang macho. Ada seorang best saya, nama dia Kamal, daripada Sabah. Dia memang macho lah. Pergi HSBP semua akan tengok Kamal daripada Faris Petra. Memang mantap. Dah mak dia. Mantap. Nama pula Faris Petra. Kalau Fadi nak tahu, kat Kelantan Faris Petra memang famous lah. Memang top lah. Faris Petra apa semua kan. So itulah cerita dia main basketball. Alright. So kita patah balik topik kita ni. Tuan pergi luar negara kan. Boleh tak Tuan fahamkan, ceritakan pandangan peribadi, kenapa ramai yang memilih untuk staycation ke luar negara? Untuk lebih khusus lagi, macam baru-baru ni kan, memang majoriti kita tengok rakyat kita pergi ke Thailand. Kenapa Tuan Fadi? Saya nak membaca satu ayat. Sekejap Teruskan bercakap sambil saya cari ayat tu. Kalau macam tu saya jawab dulu. Dia ibarat macam ni Tuan Z. Yang saya nampak, kita ibarat ke pompon.
Kepompong. Kepompong. Kepompong dan akhirnya terkeluar daripada kepompong dan jadi rama. Kelosong dulu. Tak tahulah apa dia punya start tu. Okey, aku ajar. Dari ulat jadi kepompong, tidur lena dalam kelosong. Okey, lepas itu jadi rama. So diibarat bila border tu buka, kita lah rama yang terus keluar. Border tu ibarat kita punya kelongsong, kepompong. Jadi dia walaupun kita tahu mungkin mata wang ke tak berapa kalau tak berapa cun, tak berapa good. Macam dulu ringgit Malaysia masih boleh terima di selatan Thailand. Kan bagi berapa ringgit tak kisah, Diorang lagi nak kalau ada ringgit diorang tanya kan. Betul. Sekarang minta maaf. And yang saya ada baca juga sumber beritahu even nak tukar duit ringgit dekat negara sana pun dah tak ada dah sekarang. You have to tukar kat sini dulu. So faktor tu orang tak kisah sangat. Janji aku keluar aku nak fly. Itu je excitement nak rasa tu. Excitement nak rasa. Sebenarnya tak ada masalah. Saya ada dah jawapan. Okey, Tuan Wadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semalam masa saya ada dinner semalam. Jadi sebelah saya ni saya jumpa dengan Ustaz Hakim. Hakim Avengers. Ustaz Hakim Avengers. Jadi masa tu Ustaz sambil duduk tunggu makanan sampai, Ustaz Hakim tadabbur satu ayat. Tadabbur. Ayat satu ayat Al-Quran. Jadi alhamdulillah lah. Jadi ayat Al-Quran yang Ustaz Hakim tadabbur ni adalah ayat surah Muhammad. Surah Muhammad. Kenapa keluar cerita surah Muhammad ni? Sebab Ustaz Hakim nampak kita buat training presiden, mastermind, 100X kan. Jadi dia kata, "Intan nak tak kalau kita punya student ni lagi bersemangat juang tinggi?" Saya kata, "Macam mana Ustaz?" Jawapan dia dalam surah Muhammad, dia kata. Surah Muhammad. Surah Muhammad ni surah apa? Sebelum kita tadabbur sikit lah, insyaAllah. Sebab kita nak kaitkan dengan travel. Okay. Saya pernah jumpa ayat ni, tapi saya faham dengan cara saya lah, sebab saya tak tadabbur dengan guru. Tapi bila bertadabbur dengan guru yang betul dan tepat, baru kita lebih faham maksud ayat ni. Jadi surah Muhammad ni adalah surah peperangan. Nak berperang. Surah Muhammad ni surah tentang peperangan. Jadi dalam surah Muhammad ni Allah ceritakan bagaimana untuk meningkatkan semangat orang untuk berperang. Macam mana nak naikkan semangat orang nak berperang ni? Jadi jawapan dia ada dalam surah Muhammad ayat 1 sampai 10. Surah Muhammad surah keberapa tuan Surah Muhammad, tak je Muhammad. Okey, surah Muhammad. Surah Muhammad 1 sampai 10. Okey. Tapi yang spesifik dia adalah ayat 9 dan ayat ke-10. Itu spesifik. 9, 10. Jadi Allah bagi tahu dalam ayat 9 dan 10 surah Muhammad ni, macam mana kita nak kuatkan semangat untuk orang berperang. Ada 2 strategi. Dah cukup lah. Tuan sedap Ustaz. Tengok tu best lah. Macam best. Cukup lah. Tadabbur ni. Kalau tadabbur dengan ustaz, dia akan bagi tahu ayat by ayat. Kenapa ayat ni begini, ayat begini. Saya tak reti bahasa Arab lah kan. Tapi cara Ustaz Hakim cerita semalam tu very powerful. Jadi 2 strategi nak naikkan semangat orang. Nombor 1, Allah kata belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Maksudnya kita macam tadabbur Al-Quran, faham makna Al-Quran. Jadi barulah kita akan jadi yakin untuk berperang ni. Faham? So first adalah tadabbur. Maksudnya faham apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Nombor 2, cuba teka. Pergi travel. Musafir. Allah suruh kita travel. Ayat nombor 10. Maka tidakkah mereka telah mengembara di muka bumi, serta mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka. Allah telah menghancurkan orang-orang itu, dan orang-orang kafir yang menurut jejak mereka akan beroleh akibat-akibat buruk yang seperti itu. Maksud dia, kalau kita pergi travel, kita tengok kesan-kesan tinggalan orang-orang kafir dulu. Mungkin satu masa dia tu orang yang bagus, kekayaan, dapat kekayaan, kesenangan hidup. Suddenly sekarang dah hilang dah daripada muka bumi Allah. Akan menanamkan keyakinan kepada kita, la ilaha illallah. Maksudnya kalau kau buat sesuatu atas muka bumi Allah ni, tujuan dia hanya untuk dunia, confirm hilang.
Tapi kalau buat ni kerana Allah, tengoklah betapa Allah jaga Kaabah. Betul. Betul tak? Betul. Daripada tempat yang gersang, tiba-tiba ramai manusia. Betul. Berapa banyak tamadun yang dibina bukan dengan nama Allah, dihancur, Habis. hilang. Sebab tu dalam ayat ni Allah suruh kita Travel. correct, travel. Saya terus terang saya tak terfikir. Tak Betul terfikir, lah betul, berkenaan dengan tamadun tu. Yalah. Berapa banyak tamadun Betul yang lah. hilang terus pupus kan bila dibina atas dasar manusia, dasar apa-apa lah. Tapi tamadun yang dibina atas nama La ilaha illallah kekal sampai sekarang. Hmm. Uyo, this is fact. Betul. kita pergi mana-mana lah, Candu Borobudur kan. Kita tengok je peninggalan. Tapi kalau kita tengok peninggalan, dia tak terkesan dengan hati. Tapi kalau kita tengok, pergi mana segala tamadun? Patutnya dia adalah tamadun, tapi di manakah orang-orangnya sekarang? Hilang. Sudah hilang. Bila mana dia membina tamadun, tidak ada la ilaha illallah. Saya suka dengan penjelasan Tuan Fadi ni sebab persoalannya adalah kenapa ramai yang memilih untuk staycation luar negara. Saya yakin majoriti jawapan dia berbeza, tapi sudut pandang Tuan Fadi tu lain dan itu yang menangkap kita, yang hook kita untuk insya-Allah pergi presiden, ke presiden prime, ke mastermind kan, because jawapan-jawapan yang begini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tengok pasal staycation je, jawapan tu kita dapat berkenaan staycation luar negara dan juga benda-benda lain juga. Betul. Kan, tapi Allah izin. Tuan Sebab Fadi. kalau kita pergi tengok, contoh, saya ambil contoh lah. Kalau pergi, masa saya pergi kat Manchester tu, on the way nak pergi ke Edinburgh. On the way tu kan. Siapa yang tengok bukit cantik, dia hanya tengok bukit cantik. That's it, habis. Betul. Tapi kalau dia tengok bukit cantik, dia kata Masya Allah, hebat Allah kan. Allah boleh buat begitu, Allah boleh buat begini kan. Macam mana dekat sini panas, kat sana sejuk kan. Sana sejuk, walaupun dia sama, dia sejuk lagi. Betul tak? Kita bapak panas kan. Jadi benda-benda ni akan memberikan kita, kalau kita boleh tengok hebatnya Allah, maka akan ada iman dalam hati kita. Contoh lagi, masa dalam satu coaching hari tu, student-student cerita, saya kena tipu 200,000. Yang ni kata saya kena tipu 500,000. Everybody is talking about they're losing money. Sebab kena kena tipu orang baik yang apa kata kita pergi dekat Kemboja. Kita buat travel ramai-ramai ni mungkin kita boleh plan lah. Kita pergi Kemboja ataupun kita pergi Vietnam, kita pergi tempat orang yang susah ni. Kita bawa ustaz seorang yang tadabbur Al-Quran bersama, on the way dalam bas. Kita tengok tu, kita akan nampak, alah aku hilang 200,000. Dia ni RM20 pun tak ada. Kan? Dia ni RM2 pun tak ada. Kenapa aku nak risau sangat dengan 200,000 yang aku hilang? Jika kita tengok dengan kacamata, pergi bercuti di luar negara tu dengan melihat kacamata yang ada Allah. Bila Tuan Fadi share tadi tu, saya teringat ada satu Insta famous ataupun TikTokers yang famous tau. Owner MC Plus. Okay. Owner MC Plus. Dia husband and wife, dia punya parenting memang saya adore lah, saya suka. Sebab baru-baru ni diorang pergi Kemboja. Dia pergi Kemboja, tempat yang daif teruk. Dia bawa anak-anak dia belajar lesson kat situ. Dia ajar lesson. And then dia tunjuk ini dadah. Dia tunjuk anak dia baru 6 tahun. Dia punya sembang macam anak dia dewasa. Ini dadah, jangan sentuh ni, ini rosak. Tengok diorang jadi macam mana. Tapi salah kita sebab kita tak selamatkan mereka. Macam push. Tapi betul. Macam mana Tuan Fadi share tu, betul lah. Itulah cara travel yang sepatutnya kita hayati lah. Ini yang best lah. Video dia banyak buat macam, walaupun anak-anak dia Kids umur macam mana, tapi dia akan didik cara macam lah kita nak tiru. Betul. Okay, esok kita kena bangun pukul sekian-sekian. Yes. Kita kena gerak pada sekian-sekian. Nak berhenti rehat, bagi tahu. Kalau tak kita tu power. Dia macam Tuan Fadi dengan Ustaz Baturi. Assalamualaikum. Macam tu kan. Jadi salah ke tak kita bercuti luar negara? Tak salah lah. Tak salah. Tak salah. Tapi bagi saya tak ada masalah pun. Cuma ada persoalan Tuan Fadi. Apakah kesan kepada pelancongan dalam negara jika ramai yang keluar negara? Ini dari sudut ekonomi. Okey. Sama kita. Ini pandangan saya. Pandangan saya. Dalam negara, kok mana-mana pun kita akan pergi melancong dalam negara kita. Betul tak? Kok mana-mana pun kita akan pergi. Still Mesti pergi genting je. Betul tak? Betul lah. Itu basic lah. Basic. Pergi dekat Cameron Highland, kita akan pergi. Melaka. Kita akan pergi. The big problem dekat sini adalah
bagaimana satu tempat itu mempromosikan dia punya tempat pelancongan. Marketing kan ni Tan. Dia kena marketing. Dia punya branding. Dia kena marketing and branding. Baru orang pergi. Jangan halang orang keluar negara. Sebab orang pergi luar negara because of they have amazing Thailand. Wonderful Indonesia. Betul. Kan? Kita apa? Kita kena buat lah amazing Kelantan, wonderful Ipoh, something like that. Saya ada saya follow seorang brother from France. Ada tengok tak dekat TikTok? Brother from France. Yang baru-baru ni dia kena kecam pasal dia kata I'm the king of Kelantan tu No. Dia orang Melayu yang boleh cakap English power tu ke? Bukan. Dia orang France. Oh, terus keluar algoritma saya. CEO Bebel. Aduh, jam saya. Cik tak ada. Okay, ada seorang ni daripada France tau. Okay. Dia banyak pergi, dia backpackers. Okay. Pergi banyak negara. Okay. And then dia buat video guna phone lah. Jadi sebelum ni dia pergi ke Thailand. Dia pergi bercuti Thailand. Macam mana lah dia dapat duit kan. Dia pergi memang backpackers lah. Habis dekat Thailand, dia masuk Malaysia. Dia terus pergi KL. Allah, kalau saya jumpa, saya boleh tunjuk lah. This brother, this guy macam ni, very interesting lah this guy. Saya follow dia lah. Brother of France Bukan brother of France. Apa nama dia? Elvin. Betul. Macam mana agent dia? Yang king. Betul lah tuan, yang king tu. Dia kata king of Kelantan tu. Dia Indian okay. Bukan Melayu. Macam mana agent dia? ALVIN. Okay. Yang belakang kamera dengar suara awet kan. Ya, Korang tak tahu kan. Nanti Korang kita tahu bawa muka dia. episod nanti. Okay, tengok ni. Saya suka ni semua. This brother basically he's promoting Malaysia. Bukan saja kepada orang Malaysia. Bukan saja orang luar. Dia juga sedang promote tempat yang ada dekat Malaysia kepada orang Malaysia. Can you imagine, brother? Betul. Kan? Saya suka ada video dia Tuan Fadi. Memang dia punya explanation tu, sebab lepas dia kena kecam, power dia punya explanation very matang. Dan kita pula rasa macam dia kena kecam sebab orang Kelantan. Gitu je. Tapi nak cerita contoh Contoh, saya pernah pergi Genting. Tuan Z pernah pergi Genting. Fadil pernah pergi Genting kan. Tapi pernah pergi tak dia punya kuil? Temple tu tak pernah. Temple kita tak pernah pergi kan. Lalu je kan. Tapi dia pergi tau. Dia pergi that temple, naik sampai atas. Apa yang ada dalam temple tu? Dia sedang bawa kita masuk dalam temple tu. What happened adalah okay, mungkin akan ada orang kecam lah apa cerita pasal temple lah. Tapi we are talking about ada benda ni rupanya. Yes. Okay, habis, that's it. Contoh lagi, dia pergi Kelantan. Dia masuk Museum Kelantan. Museum hanya bagi tahu inilah Museum Kelantan. Nanti datang ya. Tu je. Dia tak bawa masuk dalam tau masalahnya. Saya orang Kelantan pun tak pernah masuk dalam tu. Serius atau Fadi? Serius. Okay. Tapi bila dia masuk, menyebabkan saya pun nak pergi. Sebab dia masuk dalam tu. Dia tunjuk tempat berkhatan zaman dulu. Oh, saya pun fikir, aku bawa anak aku boleh tahu berkhatan macam mana zaman dulu. Faham tak? Dia kongsi experience dia. So, sekarang ni jangan salahkan orang pergi luar negara. Sebab orang luar negara berjaya tarik orang kita pergi sana. Pangkahlah dengan baik. Alright? Pangkah dengan baik. To be honest, Fadil nak pergi Bali kan. Betul. Saya dah pergi Bali banyak kali Fadil. Saya bagi tahu Bali memang tak best. Aduh, potong lah. Pesan apa yang aku buat ni? Sebab apa? Saya pergi Bali di atas dan di dalam laut. Bayangkan. Atas dalam laut. Atas jalan raya pergi pusing berapa lama saya pergi Bali. Masuk dalam laut pun masuk. Pergi snorkeling buat saya apa. Memang kotor gila Bali. Bukan nak Yalah. Tapi dia punya marketing tu berjaya lah membuat orang tak tahu. Yes, correct. Everybody kalau dekat US tu, they are talking about Bali. Nak pergi mana? Bali. Sama juga macam kalau orang cakap kota cinta, Paris. Orang ingat cantik kan, padahal bau hancing. Saya ambil contoh kalau orang pergi Bali, tanya orang Bali, better selain daripada Bali, mana lagi tempat yang bagus? Dia akan jawab apa? Cuba teka. Orang Bali ni akan jawab apa? Dia akan cakap, Pak, pergi Lombok aja. Lombok lagi cantik daripada Bali. Betul. Lombok. So, cerita sekarang ni, Bali punya marketing lebih berjaya daripada Lombok. Lombok, kalau kita nak pergi Lombok, mak cakap, mak nak pergi Lombok, nanti lari. Kau kena culik, kau lari kan? That's the persepsi yang dibina. So bagi saya, jangan salahkan orang kita pergi luar, tapi kita tengok marketing yang kita buat.
Paling dekat lah saya dekat Kelantan, Kuala Kerai. Okay. Kuala Kerai ni saya tak pernah lah kepala otak saya nak pergi lah macam tu. Correct. Correct. Tetapi sekarang ni dia dah start ada air terjun cantik. Oh ya? Yes. Dia ada zoo mini. Ush. Kerek kan Jeli yang ada tempat cantik-cantik tu. Dia ada tempat yang macam luar negara yang ada kabus. Wow. Ada. Kuala Kerai. Kuala Kerai Jeli saya lupa dah tempat mana. Tapi wife saya tahu lah. Saya dah bagi tahu ni. Kenapa? Sebab orang buat konten. Orang buat konten kat situ. Tapi kena pergi tu pukul 6, pukul 7 dah kena sampai kat situ. Baru boleh rasa awareness. That level. So sekarang ni banyak tempat-tempat, contoh dekat Kuala Kerai penuh orang. Sampai saya nak pergi KL, on the way pergi KL saya kata, berhenti lah kejap Kuala Kerai. Saya pusing tau masuk bandar Kuala Kerai. Sebelum ni lalu berhenti kereta, saya jalan keluar. Sebelum ni last saya pergi Kuala Kerai, saya rasa masa saya sekolah kot. So because of the marketing yang orang buat, menyebabkan kita nak pergi. Uish. Kuala Kerai Kuala Kerai. Gua Musang. Lepas tu Kuala Kerai kan? Ke Kuala Musang, Jeli, Kuala Kerai? Kuala Kerai dulu. Kuala Kerai dulu baru Jeli tu semua. Tak, Jeli lain. Jeli lain? Jeli ni kalau kita nak pergi ke Ipoh, nak naik ke Gri. Oh ya. Lalu Jeli. Jalan belah-belah utara. Okey, belah-belah utara. Betul, Daripada betul. Kelantan. Kalau nak pergi KL, dia lalu Kuala Kerai. Lepas tu Gua Musang. Kuala Kerai dulu baru Gua Musang Kuala Kerai dulu baru Gua Musang. Oh lama tak balik ni Dil. Jom Dil balik orang kampung aku jom. Boleh InsyaAllah. So okay, itu one part. Okay, now let's talk about politik sikit. Okay. Politik, bukanlah politik as if politik. Saya pernah masuk meeting dengan Motek. Oh, okay. Sepatutnya masa tu saya meeting dengan Menteri Motek. Saya tak payah sebut lah Menteri Motek nombor mana satu kan. Tapi masa saya dah duduk dalam bilik tu, suddenly Menteri yang nak turun on the way tu ada urgent meeting. Jadi diwakili oleh dia punya setiausaha sulit ke apa, tak ingat lah, masa meeting. Dan meeting itu adalah berbincang tentang how to market Malaysia kepada luar negara, marketing. Jadi salah satu contoh bila kita buka nak suruh orang datang Malaysia, kita mesti ada booth kan. Betul. Zaman dulu mungkin ada Malaysia punya booth kan, bagi pamphlet. Orang sekarang tak tengok pamphlet. Yalah era bila. Orang sekarang tak tengok video pamphlet sekarang. Orang nak tengok video. Zaman 5G guys. Zaman 5G. Tapi saya tak boleh nak bagi tahu berapa yang dihabiskan oleh kerajaan nak buat print video, which is ridiculous lah. Mahal lah video. Bapak mahal gila. Video 3 minit dia spend banyak gila. Saya tak boleh sebut lah. Yalah. Nanti bahaya pula kan. Nanti Buat dengan kita lah tuan. Buat dengan kita lah. Baik, sebab kita tahu kos nak buat video. That cost memang mahal gila sampai saya tak tercapai di akalmu. Dia macam kebocoran duit rakyat lah. Memang bocor terus. Dan video yang dihasilkan itu tidak berjaya menarik. Yalah. Dia tak ada sense of marketing. Dia tak ada hook story offer. Dia tak ada. Dia nak like sekarang ni orang contoh dekat TikTok. Okay, contohlah Alvin. Ada lagi yang a few daripada ni contoh pernah tengok. Even Riz pun. Riz. Contoh ada yang suka makan tu. Riz. Riz tu, yang mana Riz yang badan besar-besar tu, yang suka makan nasi lemak. Yang dia Indonesia Dia Indonesia duduk kat Malaysia. Yang putih tu Riz yang Mak Saleh tu yang Malaysia. Masalah. Dia UK duduk Malaysia. Betul. Putih cakap apa nasi lemak. Betul. Nasi lemak. So patutnya dia adalah brand ambassador kita. Betul. Dia kerja dia, kita bayar dia pergi jalan dia. Satu Malaysia kan dia. That's the sebab dia akan pergi hidden gems yang kita tak nampak, tak pernah tahu. Orang Malaysia tak pernah tahu. Orang luar pun tak. Orang luar tak tahu. lagi lah tak tahu. Pernah tak tengok ada satu konten brother ni dia keluarkan duit 100. Okay. Kan dekat duit 100 tu ada gunung-gunung. Okay. Ada tak duit 100 kan? Oh, salah orang tu dia tanya ni. Tak adalah yang sekeping tu kan. Tak Kan ada. belakang tu ada gambar gunung-gunung. Soalannya kat mana gunung tu? Kinabalu tu Bukan Kinabalu. Everest bukan? Bukan dekat Bukan Malaysia. Everest ni, cerita Malaysia. Duit Malaysia. Oh, yelah duit Malaysia kan. Duit Malaysia 100. Bukan Kinabalu Ada gambar. Bukan Kinabalu. Kalau RM1 Kinabalu lah yang saya tahu. Itu gua something yang memang Tu deep, kan. deep dekat forest tu memang jauh Masuk, gila. Jadi this brother Explore. dia buat macam ni tau. Macam duit tu dia fokus, and then dia pun
alih duit tu. Sama. Ni tempat dia. Tempat dia dekat Sabah ke Sarawak. Tapi kalau nak sampai situ memang jauh gila. Jadi dia record dia punya expedition kan, just untuk dapat that. Just untuk dapat that gambar yang betul-betul Sama. macam gambar duit tu. Bila tengok, la ilah, saya pun rasa nak pergi. Tapi fikir kan, gila apa nak tengok nak naik bukit. Dia siap tunjuk tau, bukit tu cerun. Umpama kalau kau tergelincir, jatuh mati. Dia naik. Dia naik lah. Dia siap ada briefing malam tu. Dia kata okay, kalau hujan memang kita kena postpone. Okay. Dia bahaya lah. Yalah licin. Jadi benda-benda tu kita tak tahu. Duit tu kita tak tahu dekat mana kan. Bila dia buat that content, barulah kita kata okay. Faham tak? Cool. Orang Malaysia sendiri. Yes. That's why for me, jangan salahkan orang pergi luar negara. Tetapi dekat Malaysia ni kita tak buat marketing. Betul-betul. Cukup. Kau punya Itu kalau orang katakanlah kita ada, pernah tengok tak ada seorang mamat ni daripada Thailand, tapi dia kecek Kelantan. Thailand dia kecek Kelantan. Kelantan. Ada seorang Kelantan. kerja dia cari makan dekat ni, Kelantan. bukan Kelantan. Kerja dia ada satu video ni. Okay boh kan, orang Thailand kan dekat selatan ni dia boleh kecek Kelantan kan. Okay boh, kita daripada Thailand ni kita nak masuk Malaysia. Jadi dia ambil lah video dia dekat Thailand dengan kawan-kawan dia daripada Bangkok silap. Okay, kita nak pergi Malaysia ni, okay, nak sapa dalam Malaysia ni boh, puk masuk. Jadi bila masuk tu dia direct pergi KL. Puyo. Direct pergi KL. Sampai-sampai tu dia cakap Thailand. Apa benda kan. Jadi kita orang Kelantan kita pahal lah. Dia jalan kat KL, makan go tu, makan go ni. Jadi kita pun shock lah. Jadi orang Thailand akan datang lah Malaysia sebab dia tahu. So kerja kita sepatut bagi saya lah, kalau nak bagi cadangan daripada menteri kan, cari je orang yang ada influence dekat negara-negara yang kita nak tarik ni, suruh dia melancong, bayar kan. Tapi kerja dia buat TikTok punya video. Baru Fadi dah menjawab dah soalan dia. Mana apa usahawan perlu perbaiki untuk tarik perhatian rakyat Malaysia. Tapi kita dig in deeper lagi. Kita rehat dulu. Lepas ni Kita kembali selepas ini di Funnel Evo Podcast. Perjuangan kita bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk negara kita Malaysia. So we need to do something. Kita jangan jadi selfish. Kalau dulu saya datang sini dengan sale saya RM50,000, hari ini saya datang dengan sale saya RM500,000 dan dengan harapan saya balik ni boleh bawa 1 juta sebulan. Kita anak cucu keturunan kita hebat. Yang perlu hebat bukan mereka, tapi kita harus berbela bol. Inilah tempat ini. Carilah Funnel Evo, anda pasti tidak akan menyesal. Kalau saya cakap benda tu merugikan, kenapa yang dalam tu semua orang-orang yang kaya-kaya tu benda tu? That's why setiap bisnes kecil tak mungkin mesti jadi kecil selamanya. Alright guys, we're back in Funnel Evo Podcast. Tajuk kita kali ni santai-santai, relax. Kenapa ramai yang pilih bercuti di luar negara berbanding dalam negara? Dan sebelum kita berehat tadi, kita telah mendengarkan banyak dah explanation, cerita-cerita yang dikongsi oleh Tuan Fadi sendiri. Tapi itu pandangan kita secara peribadi. Betul Tuan Fadi Apakah pandangan dan pendapat kalian? Silakan komen, silakan tulis di Facebook, share video ni. Kalau you guys nak cut video ni nak post kat Instagram you guys pun silakan. Halal. Silakan. Halas, tak ada masalah. Yang penting tag lah Fadi Ghazali, tag lah Fadi Evo kan. Betul. Okay. So Tuan Fadi, kita kembali ke perbincangan kita. Kalau sebentar tadi sebelum kita berehat, Tuan Fadi ada berceritakan tentang some ideas that we should do as Malaysians, terutama sekali orang-orang yang ada kuasa ni untuk buat benda tu. Tuan Fadi dah bagi dah tadi pendapat dan idea. Tapi kalau kita pandang dari sudut usahawan, apa yang perlu diperbaiki untuk kita tarik perhatian rakyat Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita bicara soal nak tarik perhatian, dia tak boleh lari daripada kita kena belajar satu skill, iaitu skill creative skill kan? Okay. Jadi skill kreatif ni benda tu bukan ada orang naturally born dengan benda tu,
Tapi ada orang dia berusaha untuk dapatkan that skill lah. Jadi skill-skill ni untuk tarik perhatian orang. Contohnya skill apa? Skill kreatif. Yang pertama yang kita perlu belajar adalah visual. Seni visual. Visual kreatif. Visual. Contoh, kalau kita nak jual barang makan, walaupun kedai kita tak cantik, tapi biar gambar video makanan tu yang cantik. Visually nampak cantik. Kita belajar contoh, 2-3 hari lepas saya pergi satu tempat dekat Kelantan, Pok Mak Pulau Pisai. Allah sedap. Pok Mak Pulau Pisai. Kenapa tak bawa itu? Tak tahu. Oh, tak tahu. Tapi dengar nama sedap dah. Lapar ke? Jadi masa saya pergi, saya bawa ayah dengan mak mertua saya pergi situ. Bila duduk je ayah saya pun tanya, abah saya tanyalah, abah mertua saya tanya, apa special sini? Oh, saya pun kata, sebab masa tu wife saya dah ambil sup apa semua. Dia makan sup tu macam biasa je kan. Apa hal ramai gila orang kat sini. Lepas tu kenapa orang duk cerita pasal Pok Mak Pulau Pisai, Pok Mak Pulau Pisai kan. Saya kata, bah, sini special dia teh jebok dia tu. Teh ke apa? Apa Teh tu? berjebok. Apa tu? Teh jebok. Teh, air teh, Teh, keluar buih. Oh, teh madu gitu. Teh jebok, teh madu Teh lah. jebok. Jadi dia adalah antara tempat pertama yang buat teh tu. Oh, the pioneer lah. Dekat Malaysia? Dekat Kelantan ke Malaysia saya tak pasti lah. Fuyo. Tetapi yang diviralkan. Faham. Mungkin tempat lain ada je. Tapi dia tak faham visual tu. Jadi what happen adalah benda ini juga berlaku pada kawan saya yang buka kedai makan. Jadi dia buka kedai makan setahun. Dia kata setahun je. Kalau dalam setahun ni tak jadi, aku tutup kedai ni. 3 bulan itu 9 bulan dia buka, memang sale dia slow lah. Kawan saya datang seorang lagi, dia kata, kau tahu tak orang datang kedai makan ni orang datang untuk apa? Dia kata untuk makan lah. No, orang datang untuk selfie first, untuk ambil gambar. Jadi dia kata, oh macam tu ke? Daripada situlah dia start belajar apa yang Pok Mak Pulau Pisang ni buat. Start dia tukar visual. Jadi dia start buat teh berjebok, tapi dia buat colour hijau, colour macam-macam colour pula. Dia bukan teh je, dia buat colour macam-macam. So orang datang tu, orang ambil gambar teh tu. Teh hijau. Jadi menyebabkan orang ramai datang kedai dia because of visual. Dulu kalau makan dia hidang macam biasa lah. And then dia start macam buat shell out punya style. Jadi visually orang nampak tu mengiurkan. So bila orang post, orang lain tahu. Orang lain tahu. Jadi orang pun datang. Marketing so kita tu kena belajar marketing seni visual. Pernah tengok tak yang satu TikTok? Saya suka kan TikTok tu. Yang perempuan tu. Dia suara kecil halus tu. Hello. Oh, okay, yang dah kahwin tu yang dia selalu kat kereta tu kan. Dia pakai Audi tu. Betul, pakai tudung. Power. Suara dia sedap lah. Suara dia sedap lah. Oysters larger than my face. Hello everyone, we're back with Liana. Have you heard of oysters as big as your face? Saya pun follow. Apa nama dia? Saya pun tak tahu. Tak ingat dah. Tapi dia pun very exciting kan. Wah, see, that is. Tapi dia tahu cara visual nak ambil tu. Kan? Bila sampai je, itu later saya tengok yang dia makan nasi something like kedai mamak, tapi dia bagi free top up like peria dia boleh top up. So dia punya excitement bila dapat free tu, dihidangkan dengan apa benda, daun pisang kan, menyebabkan orang macam shock lah makan tempat ni lah. Faham tak? Faham. Tapi basically visual je. Bayangkan dia pergi kedai yang visually tak best, Habis dia pun tak excited lah. Orang pun nak. Tapi saya ada tengok satu dia pergi kedai mamak je pun. Kedai mamak biasa dia pergi. Tapi dia buat macam kedai tu, menarik lah kedai ni. Nak pergi lah. Tapi of course bila dihidangkan tu dia mesti ada some presentation. Yeah, kan? plating. The way she presented herself pun dah grade A. Visual. We are talking about visual sekarang ni. Betul. So macam mana nak tarik? Jawapan dia visual. Itu saja. Karakter lah orang tu kan. Boleh panggil dia apa nama dia? Tak tahu nama dia, tapi saya tahu suara dia. Kan? Halus tu. Thank you. Betul. Dia jumpa depan kita tu macam mana kan, tapi Dia macam Madinah. macam Madinah. Macam Madinah je Should be for your soul. Dia okay. Betul lah Tuan Fadi cakap visual tu memain peranan. Dan apa yang dekat Damansara Jaya ada satu kedai nasi lemak. Dia lori je Tuan Fadi. Dan tempat tu Zat pernah tak pergi kedai nasi lemak kena ambil nombor?
Kena ambil nombor. Ambil nombor macam pergi pejabat pos. Pasti ke tu kedai nasi lemak? Ya. Bukan nombor ekor? Bukan. Okey. Alright, betul. Nombor ekor tak, ujung-ujung tak boleh makan. Ini ujung-ujung dapat makan. Nasi lemak tu. Sebab dia punya kedai tu terlampau crowded, terpaksa dia pakai sistem nombor. Okay. Rahsia dia macam saya setuju. Memang betul lah, visual tu sangat penting. Rahsianya kalau sebab dia punya kedai bukan zaman era TikTok lah. Bukan zaman video-video lagi. So dia punya rahsia adalah dekat dia punya grooming style. Grooming pekerja dia ke maksudnya? Pekerja dia dan juga dia sendiri. Dia greet orang. Layanan dia lah. Dan bila saya borak dengan dia, rupanya dia ads pramugara. Wow, interesting. Okay. So itu yang membuatkan kedai dia penuh. Sebab baru-baru ni kan viral yang pasal nasi lemak. Tak boleh menjaga nasi lemak kat sini. Kalau tengok kat TikTok ada viral. Baru je. Kan tahu dia ada buat video tu. TTDI tu. Kat TTDI kan. Jadi dia pun menjaga nasi lemak. So apa yang membuatkan interesting adalah sebab cara layanan dia. Cara layanan dia dan rasa dia standard lah nasi lemak. Sedap memang sedap. Tapi dia plus dia punya layanan yang mesra membuatkan kedai dia kena ambil nombor. Kau tak boleh beratur ke apa, ambil nombor baru dia panggil. Dia panggil baru ambil lauk. Dan mesti bila beratur ambil nombor tu akan ada orang ambil video. Zaman yang saya pergi dulu tu kan tak ada TikTok lagi. Zaman yang memang kalau kita tengok Facebook Shuaib lah. Macam mana Shuaib naikkan dia punya kedai. Video orang beratur. Dia Video. time tu je. Yalah, yang beratur, yang selepas tu kat ada tapi nak ceritanya adalah that visual menyebabkan orang kata dia membuatkan kita nak join juga. Dia build anticipation lah, keinginan. So kalau kita perasan benda yang kita bualkan tuan dan puan ni, anda sedang mendengar, perasan tak? It's not about kita mempersoalkan tindakan orang, tapi apa yang kita boleh buat untuk menambah baik value diri kita. Betul. You know, jangan cakap pasal kenapa orang keluar negara. Lihat dalam negara kita apa yang kita boleh tambah apa yang baik. kita boleh buat. There you go. Alright. So kita dah kita dah discuss, kita dah beri idea, beri penyelesaian. Kalau kita cakap sebab kita tak tahu, macam episod lepas kita ada bicara tentang butterfly effect. Kalau pendengar-pendengar ingat lagi, sekecil-kecil tindakan kita takkan tahu manfaatnya tu bagaimana nanti. So buatlah. Kalau kita nak mengharapkan orang mungkin lambat, susah. Kita tak boleh nak bagi orang bertindak, kita bertindak dulu. Jadi kalau yang mendengar mungkin anda ada kenalan-kenalan yang ada kuasa untuk buat benda ni, atau mungkin anda sendiri yang mendengar anda mampu buat benda ni, anda perlukan bantuan, hubungi kami di Fana Evo. That's all. Yes, datang je. Okay, so Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fadi. Tapi sebelum itu kita nak berkongsi sedikit lah, di mana satu cerita, satu kisah Tuan Rahman Mat. Dia merupakan kita punya student mastermind. Dia merupakan pengarah ARM Design Collection. Di mana perubahan sales dia, peningkatan sales dia Fadil, daripada RM4,000 kepada RM17,000 sebulan. Dan baru sebulan join Fana Evo. Alhamdulillah. Sebab join Fana Evo sebulan, terus daripada RM4,000 jadi RM17,000. Betul. Dan mungkin Fadil boleh sharekan cerita ni. Cerita. So yang menariknya Tuan Rahman ni, dia penjaga baju kurung. Dia lelaki. Dia lelaki tapi jual baju kurung kan. Selalunya kalau ni dipelopori oleh fashion, for sure lah foundernya perempuan, tapi dia lelaki dan dia boleh pegang market tu. Dan dia sebenarnya adalah bertahun-tahun mencuba nasib dalam penjagaan pakaian dan berbekalkan cita-cita. Tak sampai mana, pusing untuk lagu tu je. Jual baju pun selang 3 bulan habis, tak jalan semua. Dan sehingga beliau merasa macam nak give up dah, tapi demi membantu dan menunaikan cita-cita beliau, harapan untuk membantu orang lain, mungkin sebab dia kata mungkin nak tutup aurat ke, kalau jual baju kurung kan tak seksi. Disebabkan cita-cita begitu, menarik beliau untuk belajar marketing dan berguru direct dengan Tuan Fadi bimbingan 1 tahun, iaitu program mastermind. Program mastermind. Dan Alhamdulillah lah Tapi yelah, kalau kita tengok usahawan kita, 4,000 jadi 17,000 ni satu, bagi saya lah, masa niaga kan, 17,000 ni adalah satu angka yang besar. Bagi orang yang tak pernah capai kan, besar tu kan. Betul. Besar. Saya dapat 13,000 view pun saya dah happy tu. Itu view kan. Kalau dapat 13,000 masuk, Masya Allah. Dah biasa kan. Salam Tuan Fadi boleh? Salam juga. Salam bro. Ini kita tahu ni guru simpan. InsyaAllah lah kan. Jadi benda-benda macam ni kita raih kan. Bagi saya sekecil-kecil benda, kalau student kita dapat,
kita raikan. We are not talking about founder-founder yang buat juta je. Kita Betul. kena raikan. Banyak orang dekat luar sana, berapa data sales juta. Tapi dapat 4,000 ke 17,000, kita kena raikan sungguh-sungguh. Sebab bila kita raikan, progress equals to happiness. Benar. Bila mana orang ada progress, dia ada happy. Bila happy tu dia lagi semangat lah nak buat. Kalau 17,000 dapat, kenapa aku tak boleh dapat 170,000? Tambah kosong sikit. Tambah InsyaAllah, satu betul. je kosong. Kan? Kenapa tak boleh dapat 1.7 juta? Betul. Benda macam tu je. Okey. Supaya yakin. Betul. Tapi kita tahu ramai juga dekat luar sana kadang-kadang kita menerima feedback Fadil. Kita menerima feedback macam, alamak, aku dah tahu benda ni, aku dah tahu. Tuan dan puan, It's not about apa anda tahu bagaimana, anda tahu kereta anda kena ada tayar untuk bergerak. Belum tentu anda boleh pasang tayar tu. belum tentu anda boleh buat drift. Belum tentu. Betul tak? Belum tentu anda boleh pasang skru tayar tu. Faham tak? Dan ini yang saya suka. Tuan Rahman dia cakap apa tau? Dia kata, apa yang menariknya, banyak perkara yang saya dah tahu sebelum masuk ke Fun Evo lagi. Tapi bila sertai Fun Evo, saya mula nampak strategi dan cara bagaimana untuk pasarkan produk saya. Dan Alhamdulillah, hasil selepas bersama Fun Evo, jualan saya melonjak lebih 5 kali ganda dengan menggunakan satu sistem ni. Apa nama sistem tu? Sistem kuasa. Apakah sistem kuasa? Ada video ni. Tak ada video. Kita belanjalah apa tu, tim kuasa punya contact number. Anda boleh hubungi kalau nak tahu lebih lanjut. Website ada kuasa.io. Yep. Boleh pergi ke kuasa.io. Alright, Tuan Fadi, kita ada soalan daripada penonton sebelum kita nak tamatkan episod kali ini. Tapi sebelum tu kita rehat. Kita kembali selepas ini di Borak Funnel Evo Podcast. Alright. Assalamualaikum, saya Om Fahmi selaku trainer dan juga digital marketer di Kuasa. Nama saya Afiq dan saya telah terlibat dalam development sejak berumur 12 tahun. Hai, saya Fuzail selaku COO untuk tim Kuasa. Dan Alhamdulillah, setakat ini saya berpengalaman selama 10 tahun. Yang mana dalam masa 10 tahun ni, Alhamdulillah saya bertemu dengan pelbagai jenis usahawan dekat luar sana. Dan tuan-puan, daripada masalah-masalah itulah kami dapati ada beberapa perkara yang kami boleh bantu mereka dari segi sales, database dan juga dari segi follow up. Dan disebabkan itu tuan-puan, Kami di Fun Evo telah terlibat dengan teknologi sejak 2018 dan hampir 4 software yang telah kami lancarkan dan pelaburan yang kami telah laburkan setakat ini adalah hampir separuh juta. Total pengguna kami setakat ini adalah lebih 40,000 di Malaysia dan di luar negara. Jadi kita boleh tengok pelbagai kekangan, cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan usahawan-usahawan SME di luar sana. Jadi kesimpulan mudah yang boleh kita berikan adalah setiap perniagaan dia perlukan alat bantuan sokongan untuk memudahkan bisnes mereka lebih berdaya saing dan juga berkembang maju. dan disebabkan itu tuan-puan, tercetusnya idea untuk kita tubuhkan Kuasa. Kalau kita sebut kuasa, terpancul dalam kepala otak semua orang adalah energy, power. Bila kita berbisnes, definitely kita nak ada kita punya corporate identity sendiri. Sebab kadang-kadang orang cakap, saya nak guna sistem tapi saya punya corporate identity saya warna biru, warna hijau. Kalau kata dalam sistem yang normal guna form sahaja tu, dia ada certain colour saja yang kita tidak perlu custom. Jadi berbezanya dengan kuasa ni, kita nak tambahkan kuasa kepada usahawan-usahawan yang guna sistem kita. That's why kita bagi sesuatu yang lebih mudah tetapi lebih advance. Kuasa ada 3 kuasa setakat dan 3 kuasa ni adalah untuk menjamin anda punya kuasa bisnes. Nombor 1 adalah kuasa sales. Dekat kuasa sales ni, anda akan boleh mencipta website jualan atau portal jualan untuk orang beli secara automatik dan follow up juga berlaku secara automatik. Tujuan dia apa? Kuasa sales ni untuk menggantikan manusia yang buat sales proses tersebut. Nombor 2 dipanggil sebagai kuasa CRM. Bila orang dah masuk dalam website kita, akan wujud 2 jenis orang. Nombor 1, pembeli yang terus beli. Nombor 2, orang yang masuk tapi tak beli-beli. Jadi sales kuasa CRM yang kedua ni adalah untuk pastikan orang dah beli, beli lagi. Orang yang belum beli, jadi beli. Kuasa ketiga, kuasa blast. Ini adalah untuk keep the engagement sampai bila-bila. So misal kata you have one campaign, katakanlah campaign raya ke, campaign tahun baru ke, any campaign, kita nak menghubungi setiap pelanggan kita with a click of button. Satu klik je terus semua orang dapat message. So that's why kuasa blast tu datang. Bagi anda yang ada masalah-masalah yang tertentu dalam bisnes anda boleh gunakan kuasa ini. InsyaAllah, saya janji kepada anda akan dapat penyelesaian kepada masalah-masalah bisnes anda di dalam kuasa ini. Saya tak sabar untuk tengok semua orang menggunakan sistem ini untuk tingkatkan jualan anda. Anda perlu fikir
fikirkan satu saja. Mudahkan segalanya yang anda perlukan dengan sistem kuasa. Jadi, gunakan peluang ini untuk luaskan kuasa bisnes anda. Alright, Fun Evo Podcast, kita dah pun berada di hujung untuk episod kali ini. Tapi sebelum kita dengarkan perkongsian hadis of the day daripada Tuan Fadil Ghazali, kita nak bacakan soalan, Fadil. Okay. Soalan daripada penonton kita. Dah ada 2 soalan ni. Dia ada 2 soalan. Saya nak tengok kali ni ada kesan betul. Okay, ada 2 soalan tau. Okay. Yang ni 1, ni 2 kan. Okay, yang 2 ni kita bagi Fadil baca. Soalan pertama, izinkan saya baca. Soalan daripada penonton. Tuan Fahdi Ghazali, saya zero dalam bisnes. Macam mana nak mula bisnes? Nak saya jawab kan? Saya dah tahu dah. Boleh jawab. Tuan ada duit tak? Kalau contoh tuan ada 10,000 sekalipun, jangan invest dekat bisnes. Invest dekat ilmu. Belajar. Sebab apa? Sambung Tuan Fahdi. Sebab bila dua kes lah, 2 keadaan. Satu ada duit. Dia zero dalam bisnes tapi dia ada duit, modal. First kali invest dalam ilmu. Bila kita invest dalam ilmu ni, kita akan dapat banyak perkara. Satu, kita dapat ilmu. Nombor 2, kita dapat kawan-kawan yang berilmu. Silaturahim. Kita akan bersilaturahim dengan orang yang berilmu. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan mengelakkan daripada kita buat perkara-perkara bodoh dalam bisnes. Perkara-perkara bodoh contohnya, semua duit invest dekat buat produk tapi tak ada langsung tinggal untuk marketing. Itu perkara yang bagi saya tak pandai. Okay, itu satu. Kalau kita ada duit. Nombor 2, kalau kita ada duit, kita invest untuk ilmu, kita akan ada ilmu mula bisnes tanpa modal. Ada banyak strategi bisnes tanpa modal. Contoh, ambil secara consignment. Itu ilmu. Dengan siapa nak ambil, berapa margin yang saya perlu dapat walaupun dapat consignment. Right? Atau kalau tak nak jual produk, kita boleh jual servis. Contoh, apa yang awak tahu? Saya reti berkebun. You boleh buat satu landscape, servis untuk buat landscape. Atau kita boleh ajak orang lain untuk buat landscape. Kan? Betul, kelas. Kita boleh buat kelas. Macam-macam boleh buat. So, jual servis perlu modal, tak perlu modal. Betul, skill. Okay? So, dengan ilmu kita boleh dapat 2 perkara tadi yang saya sebut tadi. And then itu kalau ada modal, kita boleh keluarkan duit sikit untuk pergi dapatkan ilmu. Tapi kalau kita tak ada duit, macam mana nak buat? Macam mana kita kalau tak ada duit? Apa yang perlu kita buat? Zero, tapi nak mula bisnes, tak ada duit. Nombor 1 yang kita boleh buat adalah pergi silaturahim. Okay. Silaturahim dengan orang yang buat bisnes. Simple je. First join, ni kena bagi tahu benda-benda macam ni. First kali follow mereka-mereka yang buat bisnes. Bila follow, kau jangan tengok lifestyle. Tapi komen. Setiap kali mereka buat any content, komen content mereka. And then kalau kita selalu komen, orang akan notice kita. Betul. Confirm. Betul. Kan? And then start untuk DM mereka dekat IG. Okay. Start PM mereka dekat Facebook. Okay? Orang-orang yang luar biasa ni, dia biasa tak notice pun. Kan? Kalau dia reply, alhamdulillah. Kalau dia tak reply, macam ni, apa perlu kita buat? Komen dekat dia punya posting. Tuan, saya ada PM tuan. Kan? Boleh check tak PM? Very important. Something like that, orang akan notice kita. Benda ni student kita pernah buat. Dia datang di MM. Dia kata, Tuan Fadi, klien-klien saya nak klien-klien yang ada duit je. Saya tak nak buat FBS. Saya kata, very simple. You pergilah PM dia. Dia kata, saya dah PM dah. Dia orang tak reply pun. Dia kata, okay fine. Guna strategi nombor 2. Pergi komen. Setiap kali posting dia pergi komen. So apa berlaku? Kawan ni pergi komen setiap kali posting. And then kawan yang dia nak DM tu reply. Okay. So first kali silaturahim. Dalam silaturahim ada 2. Nombor 1 panjang umur. Nombor 2 murah rezeki. Kalau kosong modal. Okay. Nombor 2 adalah kita ambil jadi dropshipper ataupun jadi agent tanpa perlukan modal. Tetapi bila mana kita jual produk dia ni, dia akan bagi training kepada kita.
Ada banyak company macam tu, dia bagi training untuk kita. Jadi balik-balik ada duit ke tak ada duit ke, dia balik kepada satu word, which is ilmu dan juga guru mentor. There you go. Alright, you've been asking the same question over and over, the same answer you'll get lah, my friend. Okay. Alright, tapi mahal lah ilmu tu. Betul, sangat-sangat mahal. Saya harap kadang-kadang sebenarnya kita nak bertanya soalan tu, tapi mungkin kita bertangguh. Tak apalah, tak payah tanyalah, apa semua kita bertangguh. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan ada orang lain yang tolong tanyakan soalan tu kepada kita. Jawapan kita dah dapat, bertindak segera. Betul. Okay, Fadil, soalan nombor 2. Ni daripada negara yang tak perlu pakai pasport. Awak berani ni. Okay. Bukan king of the negara tu kan? Bukan. Okay. So namanya daripada Aman dari Kelantan. Kelantan. Di negeri saya tak banyak peluang pekerjaan. Betul tuan? Saja bakal lain lagi. Okay, saya nak keluar negeri, tapi dalam masa yang sama saya perlu jaga mak saya sebab beliau seorang diri. Apa patut saya buat? Oh, bagus je. Dia nak je peluang dekat Kelantan ni. Uniqlo nak buka lagi apply. Gaji tinggi kat Uniqlo. Betul lah, gaji KL kan. Gaji Uniqlo tinggi. Banyak. Okay, dekat Kelantan ni banyak je peluang. Hok kita boleh buat. Kecek Kelantan lah dah. Boleh kecek Kelantan dah. Dan Fanivo tu kan, Team Sale Kelantan. Boleh ni. Kan? Team Sale Kelantan. Oh, Team Sale Kelantan. Oh, jadi. Jaga mok. Supaya beja. Betul lah. Jadi first kali kita kena pay sekarang lah. Kalau kita nak jaga, dalam kes ni saya tak pasti. Aman ni mesti lelaki Aman mesti lelaki. Lelaki dia punya tanggungjawab adalah kepada ibu. Full stop. Jadi walaupun kita berkahwin, ada isteri, tanggungjawab kita masih mak nombor 1. Jadi Aman kena yakin bahawasanya kalau niat dia duduk Kelantan sebab nak jaga mak, Allah yang akan buka rezeki dia. Jadi bagi saya, kalau mak tu duduk Kelantan, tak ada orang lain yang jaga dia. Jadi jangan gila. Jangan gila. Duduk Kelantan. Duduk di Kelantan. Melainkan mak kata boleh ikut dia, tu bit luar. Mak kata tak apa Amir pergi mana-mana mak ikut. Tu bit luar. Mak ikut duduk dengan Amir, tak ada masalah. Beres. Okay. Awak boleh tu bit. Tapi kalau mak kata tak boleh, kucing mak nak pergi makan, ada itik, ada ayam, tak apalah mak duduk sore, tak usah. Duduk Kelantan. Walaupun mak tu kata tak apalah mak duduk sore. Mak duduk sore. Tak, there's no such thing as orang boleh hidup seorang diri. Benar. Terutama kalau orang tu mak kita hak memang tua. Dia mesti akan ada keperluan nak pergi bank, nak cocok peti. Dia nak beli tong gas, siapa nak beli? Dia kata apa, mak boleh masuk, okay fine, mak boleh masuk, tapi nak masuk kena ada gas. Siapa nak ngata gas ke dia? Oh tak apa, hamba boleh beli telefon je orang main kata. Kalau orang tu sakit, gas habis, mana nak pergi beli? Saya tahulah. Semua sebab dekat kampung saya ni majoriti orang muda tak ada. Jadi tinggal orang-orang memang lama lah. Nak pergi ambil piti pun payah. Nak ambil piti ni payah. Sakit apatah lagi kalau sakit. Malam-malam ni. Oh, kita jangan kecek sakit berat. Kecil manis tinggi krem kaki. Mok krem kaki malas sore di rumah. Betul. Allah krem kaki. Mok mana ada ubat-ubat hok macam kita spray. Waktu tu dok mok akan guna ubat mastika. Ubat minyak panas, ada minyak angin. Mok krem anak dok tengok kan. Minyak tu pula jauh kan. Saya cerita ni sebab saya kalau saya duduk kat KL, saya duduk seorang kat rumah kan. Wife, anak semua duduk kat dengan mak saya dekat Pasir Putih. Ada satu malam saya krem. Lepas training saya krem la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sakit la ilaha illallah. Saya sampai merangkak nak pergi ambil ubat. Merangkak tu. Kaki tak boleh gerak, saya tarik badan saya. Level macam kalau at least ada orang boleh kan tolak, kalau kita krem kan tolak kan. Tak ada orang boleh tolak. Menangis keluar air mata masa tu. Bayangkan mak kita. Bila ni tuan? Roger lah. Roger pun paling dekat hari tu Fadil. Paling dekat. Betul. Takkanlah pukul 3 pagi dia tiba. Okey tuan, ready. Tak ada. Oi, sedih pula saya dengar jadi, begitu. Cerita tak perlu sedih kalau kita orang muda kan, mak kita. Jadi kena fikir jauh sikit. Mak akan cakap okey. Yalah betul. Contoh mak malam-malam. Ni saya cerita mak saya.
pukul 10-11 malam dia dah tidur. Dia akan bangun. Sebab apa? Kucing tak bagi makan lagi. Dia akan bagi makan, dia masak untuk kucing. Dia masak untuk kucing tau. Kita bagi makanan kucing, dia masak untuk kucing. Dia akan rebus dulu ikan. Dia turun pukul 11, pukul 12 malam bagi kucing makan. Mak, saya tak tahulah umur berapa. Dia mesti nak pergi masjid. Yalah, dia akan ada that feeling nak pergi masjid. Betul, tua kan pergi masjid Kalau dia boleh bawa kereta tak apa. Kalau dia tak boleh bawa, dia duduk di rumah, dia tengok sasaran dia. Dia akan ada masa pergi masjid. Ada masa dia nak pergi kelas ngaji Quran. Dia nak pergi ngaji Quran tu. Tapi kalau dia boleh bawa kereta sendiri, alhamdulillah. Atau ada mak-mak saudara sekeliling yang boleh bawa, tumpang. Tapi kalau dia tak boleh bawa kereta, dia nak pergi ngaji. Tuan Fadi, saya nak tanya soalan. Bila-bila duk kecek pasal mak ni ke. Saya ada saing sore saing ni. Muka dah satu episod nanti kita buat Kelantan Day. Saya akan terkelu je kan. Ada saing saya sore ni. Dia tanya, Zek gua buat apa? Ni mak aku telefon. Buat apa mak dia kata kau? Mak aku cakap sama mati. Mak dia duduk Kelantan. Dia pergi KL. Lepas tu mak dia kata, bila nak balik, kata nak duduk metah je KL tu. Mak ni saya tu mati dah masa sore ni, mari dah balik. Tapi tanggungjawab saya ni besar KL ni. Gua nak Tuan Fadi. Takkan nak berhenti kerja ke apa, bawa anak bini ke apa, klik Kelantan duduk sana. Waktu kan tu? Gini, simple. Kalau tiba-tiba Sultan Muhammad, Sultan of Kelantan telefon dia. Nama apa saya? Nama dia. Bagilah nama Ali lah, Ali. 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 Mari sini balik Kelantan. Aku nak mu petai kat aku pukul 5 ada depan aku. Balik tak? Balik. You tak tahu nak pergi kerja ke apa, tapi Sultan panggil. Mok ni lebih tinggi pada Sultan. Mok suruh kelik. Nak kan no? Kelik je. Tapi dia nak suruh duduk lalu situ Tuan Fadi. Tak apalah. Pakai joket ni kan. Okay, dia gini, apa kita kerja sebab kita dididik kerja tu boleh rezeki. Betul. Faham tak? Jadi kita pun mikir dengan aku kerja ni boleh rezeki. Tapi kita kena faham bukan kerja kita hok boleh rezeki kita. Allah beri rezeki kita. Kerja tu asbab. Kerja ni asbab. Kita kena faham ke situ ya. Jadi mak suruh kelik. Bila mak suruh kelik, hok beri rezeki ni tu buat aku buka jalan ke mana-mana pun. Kalau dia tu bisa sangat, boh dia kira kata tak apalah, awak duduk Kelantan, awak kerja dengan saya tapi duduk di Kelantan. Boh dia boleh royak. Kalau Allah royak ke boh dia gitu. Faham. Boh dia tu hati tu FG. Jadi dia klik sebab mak dia. Boh dia kata dia ni bisa ni. Dia pun budak bagus. Tak apalah, awak duduklah di Kelantan. Awak kerja dengan saya, mari seminggu sekali ke. Boleh tak ada masalah. Tuhan boleh tukar ayat, tukar hati. Key dia kita kena jaga molek hubungan kita dengan Tuhan biar Tuhan kan nak ni dia simple gini. Bila mak redha, Allah redha. Tu ya. Masya-Allah, tabarakallah. Dia sama macam kita ada tok lelaki. Tok lelaki kena redha bini. Gitu. Dia tok lelaki redha, Allah redha tadi. Kita kena buatlah satu hari ibu ke hari isteri ajak isteri. Ingat banyak kali. Tok lelaki redha, Allah redha. Itu je cerita. Terima kasih banyak Tuan Fadi. Best lah. Tadi saya saja je. Maksudnya One Fine Day nanti kita buat satu episod, kita panggil orang daripada Kelantan yang paling famous, contoh Khairul Amin kan. Macam dahsyat belajar kalau negara apa semua kan. Okay, terima kasih Tuan Fadi. Tapi sebelum itu terima kasih juga kepada pendengar kita, penonton-penonton kita. Kalau anda mendapat manfaat daripada video ini, pada podcast ini, jangan lupa untuk kongsikan kepada teman-teman anda semua. Sebelum kita tamatkan episod kali ini, kita kongsikan Hadis of the Day. Silakan Tuan Fadi. Okay, insyaAllah. Mana satu hadis yang banyak ni saya buka je. Bismillahirrahmanirrahim. Ni buku Muntakab Hadis, muka surat 351. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertaubat setahun, sebulan, seminggu, sehari, sejam, malah sekadar tempoh masa yang sekejap, antara 2 kali memerah susu unta sebelum dia mati pun, taubatnya masih diterima oleh Allah. Saya ulang. Sayyidina Abdullah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertaubat setahun, sebulan, seminggu, sehari, sejam,
Malah sekadar tempoh masa yang sekejap antara 2 kali memerah susu unta sebelum dia mati pun taubatnya masih diterima oleh Allah SWT. Apa maksudnya? Kalau tanya saya lah, Allah memang nak kita sentiasa ingatkan dia, sentiasa bertaubat, sentiasa istighfar. Walaupun sekejap. Walaupun ayat ni kata susu katalah dia bertaubat ni setahun. Astaghfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, setahun. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baca setahun tu. Atau ada orang dia taubat dia sebulan, seminggu. Ada orang taubat dia sehari, ada orang taubat dia pendek lagi sejam. Ada orang taubat lagi pendek daripada sejam. Tempoh masa sekejap antara 2 kali memerah susu. Sap. Tengah sap, astaghfirullahalazim. Sap. Itu pun Allah terima. Sebelum dia mati, maksudnya dia tengah perah tu, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tarik. Allah pun tarik. Masya-Allah. Taubatnya masih diterima oleh Allah. Allah Maha mengasihani. Itu sifat Allah. Penyayang, Allah Maha penyayang, Allah Maha adil. Allah kalau nak bagi kita masuk syurga, itu hak dia kan. Dil, saya rasa Fadil kot yang berkongsi dengan saya tentang yang syurga ni takkan penuh kalau apa? Syurga ni takkan penuh kalau pendosa tidak bertaubat. Takkan penuh syurga daripada pendosa yang bertaubat. Okey. Syurga ni takkan penuh kalau tidak ada pendosa yang bertaubat. Macam tu. Maksudnya penghuni-penghuni syurga ni majoriti adalah pendosa yang bertaubat. Kan? Kira kalau nak kata yang perfect satu tu rare macam tu. Sebab kan. Orang alim pun dia sentiasa bertaubat, beristighfar. Jadi betul. Memang taubat je lah. So bertaubat tu perlu lah, wajib lah. Kita sekarang ni kita ada aib-aib kita kan. Betul. Kita kadang kita main phone, kita tengok apa benda yang kita pun kita tak expect benda tu jadi kan. Betul. Tapi bila tengok tu macam mana kita nak buat? Kita istighfar je lah. Betul. Benda tak boleh nak dihalang. Kita pergi hotel, kita nak check in dengan anak isteri. Sibuk datang orang pakai seksi. Kita pun tengok, oi, sekali pandang tu rezeki kan. 2 kali pandang tu dah. Tapi itulah benda yang reality sekarang. Noise. Alright. So guys, macam-macam yang telah kita kongsikan bersama dengan anda. Semoga anda memperoleh manfaat. Dan seperti yang saya selalu katakan, jika anda rasa apa yang anda dengarkan dari Fun Evil Podcast ni, anda rasa tersentuh dan anda rasa terinspirasi untuk menjadikan kehidupan anda lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, tolong hadiahkan doa juga kepada kami semua di tim Funnel Evo, insyaAllah. Alright, so jumpa lagi di episod yang minggu hadapan pula. Jumpa lagi di episod minggu depan. Alright, akan datang Funnel Evo Podcast. Saya Zack American, saya Fadil Rasul, saya Fadi Ghazali. Jumpa lagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Funnel Evo.